Baik betul tauke laki bini. Buat surau dalam kedai mudahkan pengunjung mall solat. Ada cucu angkat Melayu semua fasih cakap Cina. Lee Chi Win dan Yong Siu Ching membina surau di dalam kedai mereka sejak 13 tahun lalu. Setiap kali tiba waktu solat, kedai menjual permainan dan barangan bayi milik pasangan suami isteri berbangsa Cina ini menjadi tumpuan tetapi bukan kerana hendak membeli barang, sebaliknya menumpang solat. Premis yang terletak di Pandan Kapital Pandan Indah Kuala Lumpur itu menyediakan surau lelaki dan wanita lengkap dengan tempat mengambil wuduk bagi memudahkan pelanggan dan orang ramai yang berkunjung ke pusat beli belah itu mengerjakan solat. Pemilik kedai tersebut, Lee Chi Win dan Yong Siu Ching berkata, surau itu dibina sejak 13 tahun lalu yang pada awalnya untuk memudahkan pekerjanya menunaikan solat tanpa perlu keluar ke surau atau masjid yang jaraknya lebih jauh. Lee, 63, berkata, sejak itu juga surau tersebut mula menjadi tumpuan pelanggan dan pekerja pusat beli belah itu yang ingin tumpang solat sebelum dia dan isterinya mengambil keputusan membukanya kepada orang ramai. Niat asal kerana ingin memudahkan pekerja saya solat, tetapi tidak sangka pula surau itu mendapat perhatian bukan sahaja pekerja di pusat beli belah ini tetapi pengunjung pusat beli belah yang datang. Sudah tentu saya gembira surau yang kami buat itu boleh dimanfaatkan oleh lebih ramai orang dan bersyukur dapat bantu orang Islam solat apabila masuk waktu, katanya yang menjalankan perniagaan di situ sejak tahun 2000. Lee memberitahu surau yang dibina itu asalnya adalah tempat mempamerkan barang jualan, namun mengambil keputusan mengubahnya kepada 2 bilik untuk menempatkan surau lelaki dan wanita. Boleh memuatkan 2 ke 3 orang pada satu-satu masa. Lee memberitahu dia turut membina tempat mengambil wuduk selain meletakkan tirai mandi untuk menjaga aurat kaum wanita. 3 tahun lalu saya buat pengubahsuaian pada lantai yang sebelum ini menggunakan karpet kepada jubin kerana lebih mudah dijaga dan diselenggara. Saya juga sediakan kelengkapan solat seperti sejadah, kain pelikat dan telekung bagi memudahkan pengunjung, ujarnya. Meskipun negara sedang dilanda pandemik, Lee berkata, mereka tetap membuka surau itu namun menetapkan prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan wabak. Malah orang ramai yang menggunakan surau itu juga patuh dengan SOP, malah akan beratur menunggu giliran selain membawa kelengkapan solat sendiri. Sementara itu, Yong, 52, pula memberitahu dia tidak pernah berasa terganggu apabila kedainya sering didatangi orang ramai yang ingin menggunakan surau berkenaan setiap kali masuk waktu solat. Sebaliknya, menganggap hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama perlu saling bantu-membantu serta bertolak ansur agar semua dapat hidup dalam harmoni. Saya tidak pernah menganggap kedatangan mereka untuk solat sebagai mengganggu perniagaan kami. Jika ya, sejak awal kami tidak buka surau itu untuk kegunaan awam. Apa kami lakukan ini adalah berasaskan rasa hormat dan ingin memudahkan orang beragama Islam menunaikan solat, ujarnya. Di sebalik kisah surau itu, Yong berkata, dia sebenarnya cakna tentang agama Islam memandangkan dia mempunyai seorang anak angkat berbangsa Melayu dikenali sebagai Ni Aliza Abdullah yang kini berusia 37 tahun. Yong berkata, dia mengambil wanita berasal dari Terengganu itu sebagai anak angkat sejak 20 tahun lalu memandangkan anaknya itu tinggal sebatang kara di Kuala Lumpur. Ni Aliza pernah bekerja dengan saya ketika dia mula-mula datang ke Kuala Lumpur. Orangnya sangat baik dan saya berasa kasihan apabila melihatnya hidup sebatang kara di bandar besar ini. Sejak itu saya mengambilnya sebagai anak angkat dan menjaganya sehingga dia kini sudah pun berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata, katanya yang mempunyai 3 anak kandung. Jelasnya lagi, sejak anak angkatnya itu hadir dalam hidup mereka sekeluarga, Ni Aliza banyak mengajarnya tentang agama Islam, malahan mereka sekeluarga turut berpuasa setiap kali tiba bulan Ramadan. Malah 3 anak Ni Aliza juga dijaga olehnya dan tidak pernah menganggap cucunya itu sebagai orang luar. Saya sayang mereka macam cucu sendiri, malah mereka cukup rapat dengan kami sekeluarga. Ketiga-tiga mereka juga fasih berbahasa Mandarin dan Hakka. Tahun Baru Cina pun kami berkumpul bersama dan mereka cukup teruja dapat berjumpa dengan 3 lagi sepupu mereka yang lain. Saya tidak pernah melihat perbezaan agama atau kaum sebagai masalah, sebaliknya kasih sayang dan hormat menghormati sesama manusia itu jauh lebih penting, katanya.
Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.